kerajaan akan mengambil 63,000 kaki tangan untuk mengisi kekosongan jawatan dan sebagai pegawai kontrak di pelbagai agensi kerajaan. Untuk ini, pertama, pengisian segera 50,000 jawatan kosong di peringkat profesional dan sokongan dalam perkhidmatan awam persekutuan. Bagi kumpulan sokongan, penurunan kuasa daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam akan diberikan kepada agensi berkaitan. Kedua, mewujudkan 13,000 pekerjaan untuk pegawai secara kontrak di agensi kerajaan, antaranya mengambil tenaga kerja melalui perkhidmatan singkat yang melibatkan 4,000 tenaga pekerja berkelayakan minimum sijil pelajaran Malaysia dengan gaji sebanyak RM1,200 sebulan, mengambil 1,000 siswazah sebagai guru sekolah secara kontrak dengan bayaran gaji bulanan RM2,000, mengambil pekerja kontrak selama 800 orang bagi memantapkan pelaksanaan program CARI di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk tempoh 6 bulan hingga setahun, mengambil selama 1,000 orang pembantu kesihatan awam secara kontrak di pihak berkuasa tempatan untuk kerja-kerja pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit seperti denggi, mengambil seramai 4,500 pegawai kontrak sebagai pembanci perangkaan di Jabatan Perangkaan untuk menjalankan banci penduduk, dan mengambil 1,700 jururawat dan kaki tangan sokongan hospital di Kementerian Kesihatan. Di sini saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan tidak akan menamatkan perkhidmatan seorang pegawai lantikan kontrak lebih awal dari tempoh yang ditetapkan, kecuali atas sebab tindakan tata tertib atau prestasi yang tidak memuaskan. Tuan dan Ketua, dalam keadaan ekonomi semasa, kita perlu mengambil peluang melahirkan lebih ramai pakar dan profesional yang berkualiti di peringkat sarjana dan kedoktoran falsafah. Sehubungan itu, kerajaan bercadang menampung kos yuran pengajian dan bahan penyelidikan sebanyak RM20,000 bagi setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran falsafah di dalam negara. Manakala bagi pelajar di peringkat sarjana, kerajaan akan menampung sebahagian daripada kos yuran, iaitu sebanyak RM10,000 setiap pelajar. Sebanyak 500 tempat bagi ijazah kedoktoran falsafah dan 10,000 tempat bagi sarjana disediakan di institusi pengajian tinggi awam serta Universiti Tenaga Nasional, Universiti Multimedia dan Universiti Petronas. Permohonan bagi program ini akan dibuka kepada semua warga negara Malaysia dan akan diputuskan berdasarkan merit. Layakan mendapat bantuan ini akan ditentukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Tuan dan Ketua, skim Prosper Siswazah telah dilaksanakan pada Jun 2005 bagi membantu siswazah yang berminat di dalam perniagaan runcit atau pengedaran untuk mendapatkan latihan pembiayaan dan khidmat nasihat perniagaan. Mereka ditawarkan pembiayaan pinjaman mengikut prinsip syariah di antara 5 hingga RM50,000 dengan tempoh pembayaran selama 3 hingga 7 tahun. Sehingga kini sebanyak 334 perniagaan telah berjaya ditubuhkan. Untuk membangunkan lebih ramai lagi usahawan muda, UNB akan mengembangkan skop skim Prosper Siswazah dengan membuka peluang kepada pemegang sijil kemahiran dan teknikal. Seramai 400 siswazah lagi akan mendapat manfaat daripada program ini. Tuan dan Ketua, kerajaan akan terus mengambil langkah untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan memberi keutamaan pada pekerja tempatan. Untuk tujuan ini, langkah-langkah berikut akan diambil. Pertama, bayaran levy pada pekerja asing akan dinaikkan 2 kali ganda bagi semua bidang kecuali pembinaan, peladangan dan pembantu rumah. Di samping itu, levy akan dibayar oleh majikan dan bukannya oleh pekerja. Kedua, pembayaran balik levy pekerja asing secara prorata kepada majikan sekiranya tempoh perkhidmatan pekerja asing disingkatkan berbanding dengan tempoh kontrak asal.
Di samping itu, jaminan bank oleh majikan akan dikembalikan. Dan ketiga, membeku pengeluaran lesen agensi pengambilan pekerja asing outsourcing dan memperketat syarat-syarat pengambilan pekerja asing dari syarikat sedia ada. Tuan Yang Ketua, peras kedua, meringankan beban rakyat, utama golongan mudah terjejas. Usaha membasmi kemiskinan tetap menjadi agenda utama. Dan kita berazam untuk menghapuskan kemiskinan tegar menjelang tahun 2010. Kerajaan akan memastikan usaha yang berterusan dibuat untuk pekebun sawit dan penuri getah yang terjejas pendapatan dibantu dari segi skim tanaman semula, tanaman integrasi dan ternakan melalui agensi-agensi yang berkaitan. Sekiranya kumpulan pekebun kecil ini mengalami kejatuhan harga kelapa sawit dan getah yang menyebabkan pendapatan mereka kurang daripada paras garis kemiskinan, kerajaan akan memastikan mereka juga mendapat faedah daripada skim jaringan keselamatan sosial. Meringankan beban rakyat, terutamanya golongan mudah terjejas, usaha akan diambil untuk menambahkan pendapatan boleh guna isi rumah. Langkah ini juga akan memastikan agenda masyarakat penyayang terus diamalkan walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Semua ini membuktikan bahawa kerajaan adalah barisan pembela rakyat yang menggalas amanah penuh dan Tuan Yang Ketua, kerajaan telah memperuntukkan pelbagai subsidi, insentif dan bantuan bagi penggunaan bahan bakar, program jaminan makanan, skim beasiswa dan bantuan pendidikan serta program kebajikan masyarakat. Peruntukan subsidi dan bantuan lain berjumlah 34.1 bilion ringgit atau 22% daripada jumlah belanja mengurus pada tahun 2008. Daripada jumlah ini, 18.1 bilion ringgit merupakan subsidi minyak, 6 bilion ringgit dalam bentuk bantuan termasuk bantuan pelajar, orang kurang upaya dan keluarga miskin, dan 3 bilion ringgit untuk bantuan makanan serta 7 bilion bagi lain-lain bantuan. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap kerumitan yang dihadapi rakyat dan akan berusaha supaya harga barangan, keperluan dan kos pengangkutan tidak membebankan rakyat. Sebagai langkah meneruskan usaha murni ini, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 674 juta sebagai subsidi untuk mengelakkan kenaikan harga bahan makanan harian seperti gula, roti dan tepung gandum. Tanpa subsidi ini, harga gula akan meningkat 47 sen sekilo, tepung gandum akan meningkat 60 sen sekilo dan roti bagi 400 gram meningkat 26 sen. Selain itu, kerajaan juga telah menyediakan 480 juta ringgit supaya kadar tol tidak dinaikkan agar dapat membantu rakyat. Dengan tambahan ini, kerajaan memperuntukkan 27.9 bilion ringgit bagi menampung keperluan subsidi untuk tahun 2009. Tuan Yang Ketua, dalam pakej rancangan pertama, sebanyak 200 juta ringgit telah diperuntukkan untuk membina 6,500 unit rumah mesra rakyat oleh syarikat perumahan negara berhad. Memandangkan program ini mendapat sambutan yang baik daripada golongan pendapatan rendah, kerajaan akan menambahkan 200 juta ringgit lagi di bawah pakej rancangan. Pada masa ini, sentimen pelaburan di sektor perumahan tidak menggalakkan kerana pihak pemaju dan pembeli masing-masing mengambil sikap berhati-hati dalam membina dan memiliki rumah. Oleh itu, bagi merangsang sektor perumahan ini, kerajaan mencadangkan supaya pembeli rumah diberi pelepasan cukai di atas faedah pinjaman perumahan sehingga RM10,000 setahun selama 3 tahun.